Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, apa khabar semua? Apa pun yang penting malam ni kita lebih ingin mengingati diri kita. Kalau dah pergi hari-hari kenuri kenara macam ni, memang dia punya kolesterol tu kalau salah-salah hari bulan akan meningkat. Faham? Okey. So kita nak cerita tentang kolesterol. Okey, pada malam ini kita dah cerita tentang diabetes banyak kali, cerita tentang high blood pressure pun kan, tapi ada satu lagi dia punya, orang kata apa, rakan seperjuangannya. Mereka tiga ni serangkai kolesterol yang paling, orang kata apa, lebih senyap daripada dua-dua lagi. Maksudnya kalau high blood pressure pun boleh tunjukkan stroke ataupun heart attack, diabetes boleh tunjuk dengan potong kaki, dengan kebas, dengan mata tak nampak semua tu. Tapi kolesterol ni adalah yang orang panggil musuh dalam selimut sebenarnya. You kena tengok betul-betul, sebab dia boleh tinggi resultnya, tetapi kalau you tak sedar, bila dia dah tembak nanti, dia akan ada dua yang kita takut juga, iaitu satu dipanggil heart attack atau cardiovascular problem, nama dua ialah dia panggil stroke. Dia pergi ke bahagian orang panggil otak. Faham sebab dia boleh satu perkataan yang selalu kita belajar kat sekolah pun, namanya atherosclerosis tu asal usulnya kita kena tengok apa yang berlaku pada kolesterol kita. Tapi sejak kebelakangan ni ramai orang telah confused, betul tak? You telah menjadi, orang kata apa, agak pening kepala. Yang mana yang betul ni? Kolesterol tinggi ke okey? Kolesterol tengah-tengah ke, normal ke, ataupun rendah ke okey? Sebab orang kata sekarang kalau ambil benda-benda yang kolesterol tinggi yang berminyak, especially good fat, very good kan. Kalau makan jenis yang ada satu diet yang boleh makan banyak bahan-bahan yang berlemak baik tu, okay, no problem. Jadi persoalannya, kita kat Malaysia makan banyak lemak baik ke lemak yang kurang baik? Cuba you fikir-fikirkan. Ini kita nak mukadimahkan supaya you dapat tangkap cerita. Ada lagi satu perguruan ataupun jenis, selalu saya kata mazhab tentang diet, tentang pemakanan ni, yang kata langsung tak boleh ambil yang tadi tu tak boleh ambil karbohidrat pun satu cerita. Yang ni pula langsung tak boleh ambil minyak langsung pula. Maksudnya yang orang kata apa, opposite, berlawanan sangat. Satu boleh ambil fat, satu tak boleh langsung ambil fat. Satu boleh ambil karbohidrat, yang ni tak boleh ambil langsung karbohidrat. Habis macam mana? Ada pula satu lagi, makan daging saja, makan paleo, maksudnya jenis yang macam jadi orang-orang yang suka makan daging je. Macam mana tu? Jadi tuan-tuan sekalian, malam ni dengar elok supaya kita boleh belajar. Dan kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudi tolong share, sebab ramai yang perlu tahu. Itu saja. Bagi saya minta tolong you all, tak ada lain. Biar saya sampaikan ilmu, you relax, dengar, ambil nota, lepas tu cuba amalkan yang mana you rasa serasi dengan you. Saya ulang, yang mana serasi dengan you. Sebab banyak yang saya nak bagi ni, kadang-kadang tak semua you boleh ikut kan. Tapi kalau boleh ikut at least 50% daripada apa yang saya cerita setiap malam, saya percaya you tidak akan rugi. InsyaAllah. Saya doakan anda dapat apa orang panggil rahmat dan juga hidayah, supaya dapat terbuka hati bagi mereka yang terlalu degil. Dah naik high blood pressure, dah naik glukos, naik pula kolesterol. Saya rasa alamat-alamatnya, petandanya cukup banyak nanti. Baik, antaranya kita kena tahu dalam body kita, you nak tak nak kolesterol ni, nak tengok betapa mustahaknya kolesterol dalam badan kita. Dia amat mustahak, dia diperlukan sangat, sehingga kan dia panggil essential fatty acid. Essential tu maksudnya amat diperlukan. Okey, berarti kalau you tak ambil langsung, dia akan keluar juga. Sebab body kita akan mengeluarkan hampir 3,000 mg satu hari. Banyak tu. Dan liver saja keluarkan hampir 2,000 mg setiap hari. Okey, maksudnya banyak dia kena keluarkan, sebab keperluan daripada otak sampai ke kaki, terutama sekali semua sel-sel kita, terutama sekali dia punya membrane tu, sel membrane tu, dia punya selaput, setiap sel kan ada dia punya selimut dia, cover dia tu, itu saja diperlukan kolesterol. Ada lagi lah kolesterol untuk hormon, ya. Kalau you tahu body kita
tadi kalau kolesterol keluar daripada intestin pun boleh absorb lagi kolesterol, dan kita ambil daripada makanan pun banyak mana kita makan pun dia ambil cuma lebih kurang 20% je, 25% paling tinggi, yang 75-80% semua body kita keluar sendiri. Jadi kalau you tak ambil sebarang fat pun jangan risau. Sebab body kita tahu macam mana nak keluarkan kolesterol tu. Berarti kalau banyak kolesterol yang ambil, kurang dia keluarkan kelang-kelang daripada, saya kata apa, liver dan small intestine tadi, faham? Tapi kalau kita macam berpuasa, jadi dia keluarkan, dan dia orang kata apa, terpaksa buat kerja keras sedikit untuk buat hormon, untuk buat vitamin D. Semua ni perlukan kolesterol. Vitamin D yang saya duk cakap terkena matahari, tapi kalau tak ada kolesterol badan kita tak boleh langsung. Sebab tu kolesterol tak boleh zero dalam badan kita. Ataupun nak keluarkan bile, hempedu, tahu hempedu tak, yang hijau tu daripada liver tu, kalau tak ada bile ni kita tak boleh absorb lemak-lemak dalam badan kita, dan vitamin, mineral, terutama sekali fat soluble vitamin tak boleh langsung, A, D, E, K langsung tak boleh. Sebab apa? Bile tak ada. Lagi satu, kita untuk saraf pun perlukan apa dinamakan kolesterol ni. Jangan main. So kolesterol, kalau you kata semuanya jahat, saya rasa salah. Ada yang nakal, tetapi keseluruhannya Tuhan jadikan kolesterol bukan untuk tujuan yang memudaratkan, yang menjadikan kita bermasalah dengan kolesterol sampai jadi stroke ataupun menjadi orang kata heart attack semua tu, atau blok-blok arteri kita tu, adalah disebabkan kita terlalu banyak ambil orang kata apa, kolesterol yang they call it bad cholesterol. Nanti saya cerita. Okey, tapi yang penting total kolesterol, kalau you tak ingat tak apa malam ni, bila you senang you pergi check balik rekod you lama-lama. Saya percaya apabila you dah ikut saya punya program ni, you mungkin teringin lah nak pergi buat blood test yang orang kata berbasic. Sekurang-kurangnya dia ada hemoglobin, ada kolesterol, ada glukos, ada liver function, ada kidney function, dan sedikit urine test. Itu buat basic dulu, boleh-boleh. Okey, sekurang-kurangnya ada GFR, dan semalam saya ajar HbA1c. Kalau atas pada umur 40 tu, you kena ada rekod ni sekurang-kurangnya setahun sekali. Boleh ikut tak? Sebab apa? Kita nak tengok dia punya improvement ataupun dia punya trend, dia punya graph tu sama masih ataupun makin lama makin meningkat atau masih steady. Itu you akan jadi seronok sebab you tahu apa yang berlaku dalam badan kita. Asyik tengok cermin je tak cil lah. Mana kita nampak apa berlaku dalam darah kita, betul? Jadi kalau bawah pada total kolesterol bawah dari 5, you okey. Selalunya orang-orang macam saya, anda yang dah berumur sikit tu, kalau makan lebih-lebih sikit pergi kenduri macam ni, cek kadang-kadang naik 6, kadang-kadang 6.5, kalau 7 tu dah mula tinggi sangat lah, faham? Dia punya millimole per liter. Okey, tak apa. Dalam result you, dia ada tulis dalam kurungan nanti. You tengok julat dia daripada A ke B, you masuk dalam ruang yang normal tu safe. Tinggi sikit, borderline ke terlepas sebelah kaki pun, you jangan panik nak makan statin ke apa-apa ubat anti kolesterol ya. Hati-hati ya. Pernah dengar perkataan statin tak? Okey, jangan terlalu senang nak makan ubat. Okey, jaga baik. Nombor 2, ada di bawah kolesterol ni. Kalau you nak faham kolesterol tu apa, pendek cerita, orang kampung kata lemak lah dalam badan kita. Dia berbentuk macam wax, macam orang kata apa, melekat-lekat macam lemak yang macam bergetah tu. Itu waxy dalam bahasa Inggeris. Dia waxy. Ada LDL dan ada HDL. Okay, LDL tu selalu orang kata bad cholesterol. Saya dah kata tadi, tidak ada kolesterol yang jahat. Dia pun ada tugas dia. Cuma kalau terlalu banyak badan kita inflamed, maksudnya badan kita terlalu inflamasi, ada banyak masalah, ada radangan banyaklah badan kita, selalu berjangkit, ada kuman, ada virus, selalu sangat sakit, dia senang merosakkan pembuluh darah. Kat situ LDL akan mainkan peranan. Dia cuba pergi tampal-tampal tempat-tempat yang dah mula rosak seperti leaky gut dan sebagainya. Itu pun dia pun mainkan peranan juga untuk jaga lining semua tu. Asalkan ada lapisan luar je, membrane je, dia akan tolong bantu. Tadi kan saya kata nak buat testosteron, hormon kortisol, semua tu dia perlukan. Jadi sebab tu LDL ni dulu diiktiraf sebagai jahat, tetapi sekarang it is considered normal, LDL.
Cuma ada lagi kaitannya dibahagikan lebih halus. You tak payah belajar malam ni terlalu detail. Ada satu lagi jenis yang kalau itu pun tinggi, barulah kita risau. Tapi buat masa ni, you cuba tengok LDL. Kalau terlalu tinggi, memang kita risaulah. Kalau pun saya kata tak jahat kan. Sebab ini sebagai kita orang kampung nak tengok tu, wah LDL aku tinggi daripada 3.0 lah. Sebab dia punya limit ni 3.0. Kalau sampai 5.0 berarti you, dalam badan you banyak berlaku radangan. Yang dia cuba tingkatkan production LDL dia supaya dia boleh tolong pergi tampal. Macam jalan raya yang berlubang, orang komplain kalau tidak nanti kereta accident semua. So dia kena tolong tutup. Faham? HDL pula, satu lagi jenis kolesterol adalah untuk orang kata apa, dia mengambil kira kalau tempat tu dah dibersihkan semua, dia ambil balik yang mana lebih-lebih supaya jalan tu rata, dia betulkan, dia clean up the place and masukkan balik lebih-lebih tu ke liver supaya liver boleh proses balik. Nampak tak kerjasama dia orang? Jadi liver dengan total kolesterolnya, lepas tu LDL untuk menampal tempat-tempat yang dah mula rosak-rosak ni, dan HDL bagi balance balik supaya cuci tempat tu beres, tidak terumbang ambing tempatnya berlopak-lopak. Itu yang menyebabkan nanti boleh sangkut dengan blood yang datang, bila jadi clotting pula kat situ, itu yang dipanggil tertutup. Jadi atherosclerosis. Tak apa juga, sikit-sikit kadang-kadang dia terlepas keluar, dia orang kata apa, tercabut daripada tempat yang asal tu, dia pergi naik, dia sangkut ke otak. Itu yang dipanggil stroke. Boleh faham? Kalau jantung dia jadi apa? Heart attack. Boleh faham? Sebab tu senang sangat jantung ni menjadi pembunuh utama. Sebab apa? Kalau kita tak jaga kolesterol kita. Seterusnya, selalunya orang tengok ratio total kolesterol berapa banyak, bawahnya lepas tu you punya HDL, good kolesterol tu berapa banyak. Rasionya selalunya bawah pada 6 lah. Tapi takkan you ingat, saya pun takkan ingat berapa figure kita. Setiap kali kita baca, kita tengok dia punya kurungan, normal tak normal. Habis. Last kali, satu lagi je you kena ingat, satu jenis lagi kolesterol yang lebih banyak beredar dalam pembuluh darah kita, namanya triglyceride. Ni triglyceride ni, tri tu maksudnya 3 jenis connection, orang panggil lemak-lemak ni, dia ada dia punya carbon dia tu. Okey, bila dia join sekali, dia nama triglyceride. Ini pun tak boleh tinggi sangat. Jadi kalau total kolesterol pun tinggi, kalau triglyceride pun tinggi, lepas tu you punya HDL yang good pula tak cukup, maksudnya good kolesterol tak cukup, dan the bad kolesterol LDL yang dikatakan bad tu, inverted commas, pun tinggi, mencacak tinggi. Memang malam ni you jangan buat apa-apa, call you punya doktor, buat appointment besok pagi nak jumpa. First thing, bagi you masuk dulu. Sebab ni orang panggil time bomb. Bom masa, bila-bila masa dia boleh meletup. Masalahnya you tak kontrol detonator dia tu, you tak kontrol switch dia bila nak tekan. Bukan you yang tekan, of course lah Allah SWT semuanya, tetapi dalam konsep belajar sains, kita tak tahu bila dia nak meletup. Okey, so bila kita dah tengok cerita macam tu, you kena tahu, tadi saya tercakap tentang bile kan, empedu yang hijau yang liver keluarkan. Kalau orang dah keluarkan atau potong atau operate dia punya gallbladder dah tak ada kan, ada juga ramai yang dah tak ada gallbladder ni, terutama sekali orang perempuan. Dia senang kena gallbladder stone semua tu, mula boleh buang dia punya batu semua tu, empedu tu kan, empedu yang dah jadi gallstone tu. Tapi lama kelamaan sangkut sampai kuning mata semua, dah kena operate keluar. Bila operate keluar, bile tak ada, you lagi kena hati-hati dalam penjagaan kolesterol. Itu dia. Sebab bile diperlukan untuk regulate balik you punya kolesterol. Kalau bile tak cukup, yang empedu tu, yang hijau tu kan, dia punya cecair tu kalau tak cukup, bile kita tu tak boleh menghadamkan lemak. Satu, nombor dua, dia tak boleh menurunkan kolesterol. Sebab dulu bila ada bile, dia yang regulate, dia yang mengawal naik turunnya you punya kolesterol. Ada bantuan daripada bile. Nombor dua, bile ni menjaga supaya you boleh dapat balik you punya omega 3. Sebab tu banyak mana pun you ambil omega 3, kalau you tak ada bile, susah dia nak extract balik. Okey, lepas tu dia ada kaitan dengan mikrob pula. Jadi ada kaitan malam ni, siapa-siapa yang tak ada bile tu, jaga lebih rapi.
Bukan berarti you akan sengsara, tak, tapi you kena jaga dengan berapi, dengar dan bila saya cerita tentang probiotik nanti, you kena dengar macam mana dan di mana nak carinya. Okey, lepas tu you kena belajar perkataan vitamin B3, sebab untuk menjaga kolesterol, niacin atau B3 amat diperlukan. So bila saya kata suplemen apa nak ambil, you cari B3. Okey, ni kena cari sendiri, saya tak keluarkan B3 ni. So, tapi niacin is very important, dan selalu saya sebut perkataan TUDCA, TUDCA. Mungkin saya kena import lah untuk you all ni, sebab susah sangat. Ramai orang kata susah, takut tak halal dan sebagainya. Betul juga kan? Saya tolong cek untuk anda. Namanya TUDCA. Masih ada kat online sekarang. Ini semua untuk jaga liver supaya dia tidak rosak dan boleh keluar bal dengan cantik. Maka bila cantiknya bal, kolesterol you boleh dikontrol. Saya ulang, sebelum kita cerita tentang makanan, sebelum kita cerita tentang makanan, resepi, saya nak bagi semua tu sekejap lagi supaya menurunkan kolesterol. Tapi kalau bile ni dah mula berterabur awal-awal dalam badan kita, maka tak guna kita jaga makanan kat luar sahaja. Faham? Okey, so cukup untuk sains dia. Sekarang tiba masa yang lebih mudah you faham. Itu kadang-kadang sains ni triglyceride lah semua, tapi yang penting ialah apa nak buat. Bila doktor kata kolesterol you tinggi lah, saya nak kena bagi ubat anti kolesterol kat you ni, macam mana? Kadang-kadang dia kata you boleh disiplin tak? Disiplin boleh, tapi apa dalam disiplin tu nak buat? Itu yang mustahak. Disiplin you jaga makan, dah kurang fat, tak semestinya you kurang fat you akan turun kolesterol. Sebab ada waktu-waktunya you dibenarkan ambil fat. Baik, saya mulakan. Kopi ni dahulu, ready? Saya akan bagi satu koktel dahulu sekarang. Boleh kopi tak? Siapa-siapa yang cepat type tu tolong type ya. Ambil ni, okey, ginger. Dengar. Ginger tu apa? Halia. Lebih kurang 1 inci. Garlic, 2 rumpun. 2 clove. Apa tu? Bulb. Faham dua rumpun lah. Satu rumpun tu kadang-kadang ada 3-4, ada yang 4-5, bergantung besar kecil. Dan garlic ni bawang putih, mesti dibuang kulitnya elok-elok. Lepas tu you tekan dia, you pecahkan dia, bagi dia keluar dia punya allicin tu. Kan ada, selalu saya kata yang ni kena biarkan at least dia panggil 10 minit. Jangan cepat-cepat nak buat dia punya koktel ni. Saya nak bagi koktel ni, biar dia keluar dulu dia punya allicin tu, biar berair mata you. Tak payah dekat-dekat. Lepas tu siapkan lemon sebiji, lemon kuning tu. Lepas tu cinnamon yang jenis bukan daripada Vietnam atau Indonesia punya, ambil yang Sri Lanka punya. Kalau you pergi kat kedai, ada yang macam gulung banyak-banyak, yang bila tekan sikit dia senang patah, itu betul. Tapi kalau you kena ambil hammer baru nak boleh patah tu, nak pecah patah dua ke, itu bukan yang saya nak malam ni. Saya nak yang lembut, yang Sri Lanka mari punya. You buat tu untuk you buat masak periuk dahulu. Senang. Masak periuk maksudnya you dah potong halia, buang kulit, you dah siapkan bawang putih, buang kulit, dah tumbuk, bagi lenyit-lenyit dia sikit biar dia pecah. Lepas tu cinnamon you patah-patahkan. Apa you buat? You masuk dalam air lebih kurang 4 cawan atau lebih kurang 1 liter. You rebus dia sampai lebih kurang 50%. Faham? 50%. Bila dah nampak dia kurang air 50%, apa you buat? You masukkan lemon. Setelah, bukan, sebelum lemon tu yang lebih keras tu apa dia tadi? Cinnamon. Kayu manis tu masuk dulu, biar lagi 5 minit, lebih kurang dia dah masuk serap dia punya cinnamon tu, kayu manis tu. You tutup api. Masa tutup api tu you masukkan you punya lemon. Faham? Lemon. Okey. Dan lemon tadi tu you boleh perah dulu sikit, tetapi kulit-kulitnya jangan buang. You kena masuk dengan kulitnya sekali. Basuh elok-elok lah. Dah siap? Bila dah siap tu nanti dah tinggal lebih kurang cuma 1,5 cawan agaknya, lebih kurang. Okey, apa you buat sekarang? You blend. You blend tu maksudnya you buat macam shake lah, macam milkshake. Bukanlah milkshake, buat macam milkshake. Masa ni you selalunya orang dah nampak dia suam-suam, dia dah nak minum, dia masukkan honey pun boleh, dia masuk bee sweet pun boleh. Terserah. Kalau you boleh minum yang rasa masa-masa pahit-pahit sikit tu, silakan. Tapi saya selalu bubur bee sweet lah.
Ataupun kalau ada honey pun jangan ambil yang fake punya. Takut sekarang ni semua dia masuk pakai yang gula pula tu. Siap. Yang ni satu yang terkenal, dah beribu tahun orang pakai cerita ni. Saya pun jangan cerita pada you all. Secret lemon, garlic, ginger, honey dan cinnamon ni adalah asal usulnya daripada India. Orang-orang Ayurvedic medicine yang pakai ni dah lama. Kita pun ada pakai ni, tapi selalunya kita campur buat teh halia atau teh bawang putih pun jarang kan. So malam ni kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, sebenarnya 4 je. Honey dengan bee sweet tu optional. Kalau you tak boleh minum sangat rasa pahit, baru masukkan. Yang penting, siapa dah tulis tadi, tolong. Ginger, halia, yang mustahak, garlic, bawang putih, lemon dan cinnamon, kayu manis. Itu satu cara. Cara kedua ialah you ambil CoQ10. Pernah dengar CoQ10 tak kan? Okey. Dan omega 3. Yang tu kita boleh dapat daripada sacha inci oil lah pun boleh. Sebab apa? Kita nak kurangkan masalah radangan dalam badan kita. Itu sebenarnya penyebab utama kenapa kolesterol kita selalu sangkut-sangkut. Dan dia boleh naik. Sebab ada gangguan radangan dalam badan kita. Saya ulang lagi sekali. CoQ10 ataupun kalau tak ada CoQ10, you ambil omega 3. Okey? Omega 3 selalunya datang pada DND 369 sacha inci oil. Okey? Kalau you boleh dapat tu, dan kita tutupkan dengan D3K2. Very important. Semua ni untuk menjaga kesihatan liver you yang paling mustahak, dan sel-sel you tu semuanya memerlukan vitamin D3K2 untuk hidup. Okey, baik. Sekarang tibanya saya bagi 7 yang kita janjikan, yang lebih cepat. Tadi nak kena masak, nak kena buat masak periuk semua tu. Jadi saya nak you belajar satu yang mempercepatkan proses kita ialah fiber. Semua yang ada serat, ada macam bersabut lah makanan kita tu. Maksudnya seperti yang paling top dalam list yang saya belajar ialah oat. Oat yang tidak ada gula, tidak ada campur apa-apa. Yang you nak campur dengan santan nanti boleh, ataupun lagi sekali nak maniskan sikit dengan kurma atau dengan pisang, boleh you makan. Okey. Ini makanan-makanan untuk mengurangkan kolesterol secara alami, tanpa you fikir nak cari, susah sangat lah nak prepare. Kan senang kalau buat oat ni. Semua boleh ingat oat. Satu. Yang famous nombor 2 ialah jenis-jenis lentils. Jadi kita orang Malaysia kalau dal, okay good. Cuma jangan makan dengan roti canai. Itu masalahnya. Sebab apa? Roti canai sedap lah, tapi dia tepung kan, all sugar dan all carbohydrate yang refined, seperti yang bertepung, semua tu tak boleh lah. Jadi roti semua tak boleh. So dal tu you nak makan apa makan dal sajalah. Boleh tak? Okay. Ataupun buat bali. Bali yang lagi sekali semua ni tak ada gula. Bali kosong, you nak buat, nak makan dengan bali tu sendiri dengan airnya pun no problem. Very good. Kacang kuda boleh. Okay. Semua-semua ni banyak serat. Saya bagi cerita tentang yang banyak serat, tidak lain tidak bukan ialah green leafy vegetable. Lagi sekali takkan gagal kalau you ambil sayuran-sayuran yang menghijau. Tak kira lah sayurnya apa pun. Kan kita kan DND diet banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. So tak salah you ikut DND diet. Cuma disebabkan DND diet tu benarkan you karbohidrat, selalunya orang ambil kesempatan yang banyak salah lah. Sebab dia ambil nasi sebab doktor kata boleh ambil karbohidrat. Padahal saya dah kata nasi putih is very dangerous. Okay. Kecuali kalau you nak makan juga, bagi sejuk dulu ataupun buat nasi lemak. Okay. Itu pun sekali, sebab nak turunkan kolesterol ni dulu. Kita tengok apa berlaku dalam sebulan ni. Okay, boleh sebulan je try. Kalau turun, you decide lah, lepas tu buat keputusan lah, sama ada nak sambung ke ataupun nak rombak sedikit gaya hidup you. Lepas tu nuts and seeds, semua jenis kekacang dan bijirin-bijirin yang masih lagi organik lah kalau boleh. Tapi selalu yang famous, kita minta you ambil walnut, almond, pistachio, cashew nut. Sebab dalam tu you kena hati-hati, sebab dia pun tinggi dengan
minyak juga. Dia ada oil, jangan terlalu lebih pada 2 genggam ke satu hari. Lepas tu chia seed dengan flaxseed. Yang terutama sekali kita biasa dengan chia seed lah, boleh. Lagi kalau ada soybean yang organik, yang bukan GMO punya, you kena cari, ada jual kat kedai-kedai organik. Ataupun you suka kidney beans, tahu tak, bila kita pergi breakfast kat semua tempat hotel-hotel, at least yang 3-4 star pun dah ada kidney beans, kan? Okay, yang tu ambil kidney beans tu, right? Makan dengan you punya, selalunya datang dalam salad bowl lah, dengan salad sekali. Tetapi tolak ke tepi mayonnaise dengan Thousand Island, selalu ada tepi tu, tahu tak? Okay. Tadi saya makan kat hotel mana, Raya Hotel kat Halo Star. Mungkin you pernah pergi kan, dekat airport tu kan. Dia pun ada semua supply ni. Okay, so avocado, seperti biasa dia famous. Lepas tu apple, pear, strawberry dengan raspberry. Semua berry-berry ni bagus, kecuali tengok basuh tak basuh dulu, sebab dia yang paling banyak di spray pun. Kenapa apple dan pear ni, selain daripada dia bagus untuk serat, dia ada satu bahan nama pectin. Dan pectin ni juga adalah sebahagian daripada yang dipanggil soluble fiber. Selalunya insoluble, dia datang daripada jenis-jenis macam beras perang kan, kat luar-luar tu. Kalau you nak ambil, kadang sekali-sekali you nak makan bubur hitam, tak ada salahnya, okay? Tapi jangan ambil yang bergula. You kena ambil, kalau bubur hitam tu kadang-kadang dia masukkan mata kucing kan, buah tu, ataupun masuk kurma, masuk santan, no problem. Dengan garam lagi pun no problem. Sedap kan? Terliur pula saya dengan bubur hitam ni, lama tak kena ni. Okay, but it's good, ke dia ada serat. Lepas tu saya dah cerita tentang oats yang 2 kali keluar ni. Berarti oats ni antara yang famous sekali lah. Alright, last kali ialah avoid, ni kena pantang sikit, okay? Pantang gula saya dah cerita, pantang susu. Susu, terutama sekali susu yang bukan kita perah sendiri, bukan kambing atau lembu yang kita jaga sendiri, confirm terlalu banyak bahan-bahan yang tak elok dalam tu. Lepas tu nak makan meat, nak makan daging seminggu 2 kali maksimum. Termasuk telur pun semua cari yang organik kalau dapat. Tak tahulah kat mana sekarang ni kan. Dan last kali kita tutup cerita, kalau nak jaga kolesterol, jangan terlalu banyak ambil seperti biasa minyak-minyak yang kita sebut dahulu kan, minyak daripada sayur-sayuran yang telah dihydrogenated. Kalau minyak kelapa, minyak kelapa, coconut oil ataupun kelapa sawit, olive oil, semua tu dia tidak dihydrogenated. Yang dihydrogenated tu yang dikacau, dibuat berkali-kali, proses tu, itu seperti apa, daripada sunflower, daripada canola kan, selalu kita sebut tu, cottonseed, daripada banyak nuts punya oil pun berhati-hati, ya. Lain pada tu, saya kira anda cek selepas sebulan apa yang saya suruh you buat ni, buat elok-elok. Tadi saya lupa nak cerita yang koktel tadi yang you kopi tu, yang ginger, garlic, lemon, honey dengan cinnamon tu, yang tu you kena ambil 7 hari berturut-turut setiap pagi. Kalau tak turun juga, 2 minggu you buat, lepas tu you pergi cek darah you. Selalunya saya tak benarkan you buat setiap minggu pun. Satu, duit. Nombor 2, dia tak nampak beza sangat. Kalau boleh buat dalam 2 minggu atau 3 minggu. Tapi paling panjang you nak buat koktel tadi tu 2 minggu ataupun 3 minggu, you kena break seminggu. Tak boleh berterusan sebab ini very powerful. Kuat. Bukanlah salah, tapi takut body you tak boleh terima pula nanti kan. Kita tak nak badan you panas sangat nanti sebab bahan-bahan ni semua cun-cun ni. Alright, cukup dulu saudara-saudara sekalian. I harapkan you dah belajar sesuatu pada malam ni, dan semoga you happy dengan cara kita belajar. Ingat, kadang-kadang terlalu banyak yang saya cerita, namun selalu saya kata ambil sedikit sebanyak 50%, amalkan dulu, tengok berhasil, you alhamdulillah, syukur pada Allah, sebab ni semua Tuhan yang bagi ilmu dia. Lepas tu you tolong share. Sekarang pun boleh tak you tekan kepada kawan you, tolong share ataupun like atau love, so that dia orang boleh tumpang sekali. Right. Terima kasih, kita jumpa lagi.
dunia anda. Sentiasa kita doakan semoga bahagia dan akhirat kita juga. Semoga kita pandai let go and feel good all the time. Promosi ada lagi 2 hari, so don't miss. Okay, ada banyak yang boleh kita bagi diskaun pada you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.